Okey, selamat datang semua ke dalam acara Borak F1 Podcast. So, podcast Borak F1 ni kita lebih membincangkan fokus kepada F1 lah. Podcast ini dia konsep dia lebih pada perbincangan perbincangan lah, bukan pada orang kata hanya host dan moderator saja yang bercakap, tetapi kita harapkan audiens juga menjadi speaker untuk berbincang dengan kami tentang F1 lah. So untuk episod kali ini kita akan review tentang Hungarian Grand Prix 2022 yang baru je berlangsung semalam. Okey, terima kasih kepada yang hadir. Antara yang dah hadir, Tompel, Hadi, Apai ataupun Nuni, ada Tony, Zul, ada Aberoy, Afif dan Kohaizim lah. Ni antara yang selalu bersama kami dalam Borak F1 Podcast. So ke mana-mana yang nak request, boleh request sekarang. Okey, Tompel, apa khabar? Sihat? Tompel, ada tak kat situ? Tersilent lah mic tu. Okey, tak apa. Tompel belum boleh nak berkata-kata. Mungkin ada yang lain. Mungkin Duni dah boleh request balik. Tadi tiba-tiba turun ke bawah. Hadi pun boleh naik balik. Okey, untuk Hungarian GP yang baru berlangsung semalam lah. Okey, sebelum tu kita nak shout out kepada juara pole untuk Hungarian GP semalam, iaitu Max Verstappen lah. Telah menunjukkan prestasi yang sangat baik. Dia pada P10 pada P10 dan akhirnya dapat menjadi pole juara lah untuk Hungarian GP untuk kali ini lah. Okey, Hadi, selamat datang Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Okay, dengar. Dengar. Tengok semalam si tengok kan. nak buka topik apa sebenarnya? Nak buka topik apa? Kita start daripada atas lah. Kesian lah. Takkan kita nak terus lompat kepada main topik. main topik Ferrari memang akan panjang. Tapi kita start Hungary Grand Prix. Okay, first kali tahniah pada Max Verstappen kerana starting pada P10 dan terus juara. Betul. Lagi dan tanah juga pada tim Mercedes dapat double podium. Dan lagi satu Ferrari lah. Itu nantilah. Betul lah saya. Okey, apa-apa pun kita mulakan terus pada topik yang pertama, iaitu kita akan discusskan pasal Red Bull lah. Okey, pasal Max ni lah. Aku rasa aku buka pada orang lah. Selalu aku sebut dulu lah. Aku buka pada Hadi lah. Aku rasa prestasi dia macam mana semalam sampai dia boleh jadi juara. Kau rasa lah sedikit sebanyak. Salah satunya strategi lah. Yang Red Bull punya strategi memang tepat lah. Tepat pada masanya. Betul. Pertukaran tayar yang tepat. Konsisten walaupun dah accident. Tekanlah accident, dia spin. Mac dah spin, lepas tu boleh potong lagi. Itulah aku rasa memang. Tapi dia pakai PU baru juga kan sebenarnya kan. Tapi masih dalam dia punya allocation kan.
Yes, lepas dia pun PU baru. Tapi Track kecil memang boleh catch up lah dengan leading. tapi kalau ikut dia punya track ni, track yang perlukan skill sebab dia tak banyak straight line yang memang orang kata makan Red Bull. Macam aku cakap pada podcast sebelum ni, Yes. aku tak rasa Red Bull boleh juara lah, bukan aku rasa macam memang Ferrari boleh makan lah. Tapi somehow Yes. Red Bull menunjukkan dia boleh Ya, dia luar jangkaan juga lah sebab aku pun tak expect Red Bull boleh menang track ni. Biasanya track ni Mercedes yang conquer sebab dia kurang long straight. Kurang long straight kan. Itulah memang, tapi itulah untuk kali pun Mercedes nampak ni lah. Tapi Red Bull punya strategi tu, dia kalau tengok kan memang memang dia start pada 10 and then Max pun memang on soft dan dia kejar slowly lah one by one. Tetapi setiap kali dia pit memang dia akan orang kata overtake kan, bukan overtake, kita panggil apa? Undercut. Dia akan undercut. Memang sebelum tu dia, contohnya sebelum tu dia, masa dia dah start sampai dia belakang Carlos, depan Carlos tu ada Hamilton. Lepas tu dia dah masuk pit, somehow dia dah depan Carlos kan. And then masa Lewis dia potong gitulah. Tapi memang setiap apa yang pit tu memberi maksud, bukan setakat pit sahaja. Tu memang mantap lah. Ya, cross racing lah panggil tu. Tapi itulah macam dia boleh catch up. Mungkin sebab salah satunya engine baru lah. Salah satu. Tapi kalau boleh catch up tu satu lah. Tapi tak adalah kita tengok overall speed dia tu tak adalah sangat laju yang meninggalkan everyone. Ataupun bila dia depan tu dia relax. Dia tak, kalau baca race dia sebelum ni memang nampak lah jauh kan Max tu meninggalkan orang lain. Tapi itulah. Okay, sama lah cakap strategi. Lagi satu dia punya pit crew pun cepat buat kerja. Itulah pit antara terpantas juga kalau pit dia orang kan. Tu memang hampir tak lebih pada 2 saat, tak sampai 3 saat lah. Tak sampai 3 saat, 2.5 macam tu lah biasanya dia punya. 2.3 lah. Itu semalam 21 Perez. So agak cekap. Betul. Okay, Afif, kau rasa nak apa pandangan kau tentang Max Verstappen? Afif? Okay, Afif tak ada. Haizim? Ya. Ya, saya. Tentang Max Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya redor je lah. Pas Max tu. Tapi macam mana boleh tiba-tiba dari P10, lepas tu tayar dia Max dia spin kereta, lepas tu dapat juara. Tapi itulah, saya redor je lah. Menurut dalam putusan katanya, putusan lah Cosmo. Itulah F1. Ya. Dia benda yang tak boleh jangka, tapi strategi tu penting. Itu memang penting lah kan. Okay, itu sebanyak daripada Aizim lah. Okay, Tompel, selamat datang. Tadi senyap je kan. Selamat datang. Thank you. Sorry. Tak apa. Ni kita masih dekat orang kata episod pertama pula. Masih dekat soalan pertama lagi lah tentang Max Verstappen. Prestasi dia daripada 10 sampai boleh berpusing pun still boleh jadi juara. Apa pendapat kau tentang dia punya prestasi semalam? Ini Max Verstappen ni bagi aku deserve lah jadi driver of the day kan dia dapat kan? Betul, driver of the day. Dia memang deserve lah sebab first thing is dari position 10 dia boleh jadi champion. Dia boleh lagi spin. Itu aku macam Allah. Aku ingat kan kalau dia dah spin tu, at least lah Ferrari dapat 1-2 lah kan, at least lah podium. Dan memang aku boleh cakap Max ni dia punya luck dah macam Lewis Hamilton last season. Sebelum tu lah dia punya luck lah. Dia punya luck sebab patut dia Ferrari dia boleh ni lah, dia boleh dapat podium, but somehow Max Verstappen dia compose and then dia pandai nak attack bila perlu. Tu Max Verstappen. Dia pandai attack bila perlu. Dia compose diri dia. Betul. Bila dia compose, tengok dia. Sebab tu aku cakap Max Verstappen ni dia driver yang ada mentality champion, which is dia kurangkan buat error. And then lepas tu dia compose, dia try to maximize performance kereta dia. Walaupun kereta dia tu ada masalah. Betul. Dia try to
Lepas tu communication dia dengan engineer tu penting. Sebab kita tahu dia memang suka maki. Dia suka maki. Dia suka sumpah kan tengah dia driving kan. Betul. But bila dia cakap macam tu, dia menunjukkan dia tu nak push kereta tu. Betul. To the limit. Maki-maki dia tu ada maksud lah. Bukannya macam maki kosong kan. Dia nak something benda tu. Kenapa? Yeah, sebab kalau kita compare dengan Checo, padahal dia orang kereta tu aku rasa tak ada beza pun. Checo boleh je menang kan. But somehow kenapa Checo nombor 5, kenapa Max dapat nombor 1? Itu kita kena fikir. Itu kita fikir. Kalau kita tengok pun Checo punya prestasi untuk 2 race terakhir ni macam tak menyelah sangat berbanding yang sebelum-sebelum ni macam nampak menyelah kan. Qualifying boleh conquer, yang 2 race terakhir ni macam dia macam tenggelam, tak tahu ke mana. Mungkin sebab circuit slow corner ni bukan favourite dia kot. Dia lebih kepada circuit yang more ada corner yang laju and also straight line. Tu memang makan dia lah rasa dia. Tu je lah komen aku next. Sebab tak ada benda pun nak komen pasal dia. Sebab aku lagi nak komen, sekarang aku nak komen lebih pasal Mercedes, Ferrari aku nak bagi kat orang. Aku tak nak komen dah tahu apa korang nak komen. And then aku nak komen pasal perpindahan Alonso pergi Aston Martin. Itu yang menarik minat aku. Boleh, itu nanti kita last kali nanti pasal Alonso and Sebastian Vettel kita akan tetap pada last. Okay. Alright. Selamat datang ni apa salah ataupun Doni kat WhatsApp dia selalu Yo what's up. Okay, ni pasal Red Bull lah. Kita cerita pasal Red Bull lah sekarang ni. Mostly pasal Max Verstappen dan sikit sebanyak pasal Checo lah. Pasal semalam lah. Aku rasa memang dia deliver dengan baik. Memang he deserve winner untuk tahun ni bagi aku lah. Dia dah mendekati dah pun. Apa kau rasa untuk dia punya prestasi semalam dengan ke depan lah? I rasakan ini semua strategi tau. Betul. Part undercut, overcut ni, kalau you ingat balik kat Monaco dulu kan, Checo Perez did the same thing. Betul. Dia buat yang sama juga. Yes. They undercut and then he went past Sainz kan. And Verstappen went above Leclerc. So Hungary ni dia orang cakap dia technical dia punya track ada similarity dengan Monaco. Pasal bab pit stop tu, the timing is crucial lah orang cakap. Betul. Memang crucial. Jadi kalau kita tengok memang dia kan, ayalah kesian je kalau tengok yang Ferrari tu. Sebab strategi wise memang out lah. Tak tahu pula. Tapi so far Mercedes has done very well. But Red Bull percayalah dia orang punya strategi tu. Betul. And you have to take note dia orang dari dulu kan dia orang ada the fastest pit stop time. Betul. Red Bull lah. Red Bull dia orang tim-tim yang lain I tengok dia orang tak fokus pasal benda ni tau. Pasal pit stop apa semua kan. Kita tengok Red Bull lah, dia orang asyik-asyik buat dia punya how you say the trainings the timing timing masa pit stop. Banyak kat Red Bull loh. Betul. Every race pun memang dia antara yang the fastest punya pit stop punya ni kan. So every little things dia orang ambil kira untuk ni, bukan setakat pace of the car, pit stop punya timing, everything lah strategi. So memang everything tip top lah bagi aku untuk this year untuk Red Bull. Yes. I believe memang macam tu lah. Sebab tu dia orang cakap kan, benda ni although the drivers are the one yang bawa kita tu, tapi dia orang selalu team up tau with all the crews semua ada kira tu. That's why kalau kita macam tadi kan kita sembang kan, macam si Hamilton tu kan, whenever dia menang dia akan selalu cakap dia akan congratulate the team. Betul. Sampai yang dekat England punya base pun dia bagi tahu juga. Dia kata England factory semua dia congrats. Sebab yang di factory tu yang actually yang tengok semua benda ni. Betul. So it all has to work hand in hand. You tak boleh cakap ini zaman ni bukan zaman 70-an bang. Driver je kan, tak boleh kan. Dulu driver je.
Sekarang is the driver, the cars and the crew. Itu yang penting Yeah, that's my thoughts lah. Okay, terima kasih kepada Duni lah. Okay ni, selamat datang kepada Zul. Red Bull. Okay. Langsung apa tentang Red Bull? Okay, Red Bull sebenarnya memang bukanlah excited nak cerita pasal Red Bull ni. Sebab dia punya masterclass strategi kan. Betul, setuju. Macam tapi ada satu benda aku nak cakap tadi sebelum aku balik kerja. Petang tu dah hujan. Tapi masa nak balik tu hujan, jalan dah dekat kering kan. Lembab-lembab lah, tapi aku tak tukar tayar hard lah. Sempat lagi. Okay, terus terus. Okay, Red Bull. Dah cakap macam tu. Ramai Dah agak dah. Okay, Red Bull Okay, sebenarnya Red Bull macam tadi mula-mula intro, aku rasa tak ada siapa pun expect diorang akan win this race. Lagi-lagi apa yang jadi dekat Max dengan Checo dekat Q3 kan. Okay, so diorang start P10 and P11, and then Christian Horner cakap, bos diorang cakap diorang predict best result pun maybe P3 to P5 je. Itu dia punya best result dia, which is dia memang target maybe dapat podium lah. Diorang tak terfikir langsung boleh win dengan karakter circuit yang susah nak potong. Betul. Kan? And then dengan cuaca yang tak menentu kan. So kalau diorang weather prediction tu dry race ke apa ke, itu lain cerita. Tapi that's why diorang target P3 atau P5 je lah. Tapi Christian Horner dia cakap masa before car semua go to grid kan diorang keluar dulu kan. Then kan diorang slot in daripada belakang kan. Daripada pit diorang keluar. Okay, that time diorang dah, itulah benda ni, ni back to strategi lah benda ni Okay, diorang dah try time tu ada yang pakai macam-macam kan. Ada yang pakai soft, ada yang pakai medium, ada yang start. And then diorang dapat kira diorang discover lah, pakai soft pun tayar lambat nak hit tau. Ken. Betul. Itu dah ada take time kat situ. So diorang dah totally, Pirelli pun tak ada suggest pun pakai hard sebenarnya kan. So kat situ dah tahu lah Red Bull, Christian Horner cakap okay, hard memang takkan pakai langsung dekat race ni. Diorang dekat situ dah ni dah. So benda tu ada dekat benua lain jadi benda tu, tapi kat Red Bull tak jadi lah benda tu. Okay. And then plus dengan new power unit kan. Tapi sebenarnya new power unit ni pun diorang tak 100% boom pun, sebab track ni tak perlukan 100% car performance kan. Sebab dia bukannya macam Spa. Kalau Spa memang kena full force kan. So kita akan bayangkan lah macam mana Red Bull dekat Spa nanti dengan new power unit ni. And then yes, Max macam biasa, dia world champion material. So dengan good strategi daripada chief strategi diorang, perempuan tau, Hannah apa nama dia, tak ingat aku. Hannah Smith. Yes. Dia dah naik 13 years dengan Red Bull. Dia ni, dia chief, dia lead So tak tahulah tim lain ni, especially Ferrari lah kan, aku tak tahulah macam mana. Lelaki tapi boleh macam mana, aku tak faham benda tu. Okay, then Max bila dapat opportunity macam tu, dia dapat undercut. Sebenarnya kita semalam pun masa kita watch along tengok tu pun, even commentator and Mercedes pun terkejut Max. Bila Russell keluar tu, Max dah depan Russell lah. So Mercedes pun aku rasa tak jangka yang Max boleh cut orang macam tu. Dan memang lah, so dapat kat Max, and then Max okay, tak ada buat mistake. Dia tenang, dia tahu dia tengah lead championship, so dia tak perlu tergopuk rapah ke apa ke. And then dia cool, relax, nampak memang lagi matured daripada last season. And then aku rasa season ni sebenarnya dah wrap up lah sebenarnya. Even kalau lagi 3 race,
Max DNF sekalipun, kalau belum tentu Charles boleh menang 3 race tu, and then with the fastest lap. So kat situ kita dah nampak dah by matematik memanglah kalau Max kalau dia accident ke hospital, dia dah tak dapat teruskan season ni, itu lain cerita. Tapi kalau dia still boleh race, dah tak nampak jalan lah. Betul lah. Itu je. Betul. Pasal Hungarian GP ni memang macam aku setuju pada semua lah. Ini adalah racecraft tu yang paling penting untuk race kali ini, dengan strategi. Itu yang paling penting. Pace saja tak boleh nak memenangkan mereka lah. Macam sebenarnya Mercedes pun ambil kelebihan ni sebabkan racecraft dia orang dengan strategi. Pace memang sejujurnya kalau kita tengok pada bulan sebelum ni memang belum dapat catch up dengan Red Bull dengan Ferrari pun. So Red Bull memang betul-betul ambil peluang ni menggunakan strategi yang baik, pit stop yang cukup. Sebab macam aku cakap awal tadi, every pit stop dia tu bermakna, bukan setakat tukar sebab tayar dia dah lembik ke, tayar dia dah haus ke, tapi memang ada sebab. Dia undercut dan dia dapatkan loss. Yang macam tu dia undercut lagi, dia dah depan Russell kan. So memang every benda tu very particular, bukan macam hanya pit stop kosong-kosong. Walaupun kita tengok Max yang first yang buat pit stop kan, tapi dia react first kan, tapi bermakna, bukan setakat tunggu orang react baru orang react lah. So memang mantap lah bagi aku. Memang shout out pada Red Bull. Aku harap juga Checo untuk lebih mantap untuk next race. Macam agak tenggelam sikit untuk 2-3 race yang terakhir ni lah. Okay, itu tentang pasal Red Bull. Kita dah wrap up sikit pasal Red Bull. Okay, sebelum tu kita Jangan celah je. Perez dia pakai setup Verstappen dekat Hungary. Alamak, aku tak sure lah. Sama setup. Sama Sama. They have the identical car. Tapi setup macam wing dia orang lain kan, tak sama kan? Dia ada Kali ni dia semua sama. Oh, kali ni semua sama Bukan ada different setup ke? Tak ada. Oh, not sure. Sama. Setup macam degree wing apa semua, dia orang still sama ke? Macam wing Semua sama. degree Identical. Okay. Meaning to say, kalau macam tu, advantage dekat Verstappen lah sebenarnya kan. So setahu aku Checo ni tak sama setting dia dengan Verstappen. Tak, I think semalam sorry nyampur semalam boleh. Tak ada. Okay. Kalau kita tengok yang si Checo tu, when Verstappen spin 360, Checo masih jadi defense minister tau. Dia try to block si Russell betul-betul. Betul. So from there you can imagine tau, if you are chasing someone, your tire degradation akan jadi lebih teruk. Betul. So masa tu aku rasa Checo punya time dia dah off dah, because tire degradation, dia tengah kejar si Russell apa lagi semua tu kan. So from there I rasa dia punya vibe keluar sikit lah. Dia lost time dekat situ lah actually. Dia lost time kat situ, and then dia lost momentum kat situ. Tapi for him to start from 11 dia habis kat nombor 5, okey dah. Betul. Dah okey lah tu. Ya. Dia jump tau. Dia jump. So far dalam these few years kan, kita tengok dia orang nak gandingkan Max dengan Danny Ricciardo caw lah. bukan nak buat apa kan. But after that dia orang try to bring in Gasly, tak makan. Albon pun sama. Albon dia masuk sekejap pun tak makan. So dia orang bawa Checo ni, tengok Checo ni boleh pula dia bersaing kan. So in other words banyak orang tengok yang Checo ni, banyak orang underrate dia tau. Actually dulu Checo masa dia masuk kan, I think dia masuk McLaren. Tak. Before that. Before dia McLaren. Masuk Sauber. McLaren dia Sauber. I rasa dia Sauber. Sauber. From Sauber I think he joined to McLaren kan. Yes. Dia gantikan si Hamilton. Lulu lah. The thing is masa tu McLaren dah tak berapa sangat power tau. McLaren dah teruk masa tu. That time dia masuk, dia memang bad luck lah. Bad luck, yes, correct. Checo dia bad luck. Yep, correct. So banyak orang tengok dia macam nothing lah this fella kan. Tapi actually he is actually a very good driver tau. Yes. Betul. Kena ingat last year last 2 years dia Racing Point
From last tau dia boleh menang. Bahrain. Gila lah tu. Bahrain. Dari last tau. Tu Saki. Yelah. From last dia boleh menang tau. And then dia join Red Bull. 7 months later kan. Dia orang lumba kat mana? Baku Ya. Dia menang juga. His first race. So ramai orang cakap Checo ni nothing, tapi actually he's got something. Cuma maybe support dia kurang, or maybe publicity dia kurang juga kan. Betul. But now he's slowly catching up tau. He's way above his years. Mungkin he's got another 2-3 years to go. Tapi macam Kimi lah. Berapa lama dah Kimi rekanan tu Bloomberg? Only one WDC. Kesian juga kan. So maybe Checo maybe will be like that lah. Kita pun tak tahu lah. So we have to keep a watch on him lah. Betul. Memang Checo Bottas nombor 2. Checo yes. Bottas nombor 2. Correct. Exactly. dia memang macam underrated sikit. Tak ya, macam publicity kurang, tapi memang sebenarnya Tapi legend. racecraft dia berbeza sikit, tapi still memang boleh deliver. Sometimes dia memang tiba-tiba je dia show something lah, macam tu lah. Dia tak sentiasa tapi ada. Gitu lah dia kan. Okey. Itu kita banyak ni ada ni lah. Tony pun nak cakap, mesti nak cerita pasal apa nama? Red Bull juga ni. Tak adalah. Cukup lah. Dia tadi dia cuba nak cakap keluar. Afif okey tak Afif? Dah mic dia problem. Mic dia problem. Boyens tu pun sama. Siapa tu? Dia nak angkat tangan dah tu. Betul, tengah. Tony. Mesti masuk. Tony nak bagi masuk tengah loading aja. Tony masuk Tony. Okey, tak apa kita okey. Tadi itulah sikit sebanyak pasal Red Bull. Tak apa kalau Tony masuk nanti, kalau nak cerita pasal Red Bull kita cerita pasal Red Bull. Next kita tadi sikit banyak pasal Red Bull. Memang prestasi dia orang ni mantap. Aku pun rasa dia orang akan menjadi juara most probably lah. Kau tengok konstruktor jauh, kau tengok driver pun jauh. So memang tahun ni macam tahun Red Bull lah. Memang aku pun setuju lah. 75% to 80% aku rasa memang dah confirm lah. Macam tadi siapa kata, aku Zul dah cakap yang memang kalau 3 kali DNF pun masih boleh menang lagi lah. Untuk siapa nama dia? Max. Okay, next kita kepada Mercedes lah. Double podium untuk kali kedua setelah sebelum ni apa? French bermula dengan George Russell bermula dengan P1. Max Lewis start berapa 7 and end up dengan Lewis nombor 2 dengan Russell nombor 3 sorry. Masa awal race kita tengok nampak memang George Russell I think 30 laps memang dia depan je lah, tapi memang kena kejar dengan tim kuda hitam lah. Nampak memang susah lah diorang siapa nama Russell untuk bertahan kat depan, untuk bertahan lah, tapi end up is a good result for Mercedes, terutama akulah yang peminat Mercedes. So kita start dengan Tompel Mercedes. Apa kau rasa dengan Mercedes? Aku rasa ni Mercedes ni dia keep on upgrade kan tiap race. Mula-mula diorang ni aku tak tahu lah. Diorang mula-mula tak faham kereta tu react macam mana, performance kereta tu macam mana. End up dekat qualifying nombor 1. Kan hari Jumaat tu dengan Russell dengan Lulu dia cakap kereta ni unstable lah, kereta ni tak ada drive lah apa dia. Memang diorang dua complain. But suddenly Josh deliver P1 and Hamilton, orang predict kalau dia tak ada problem dengan DRS, dia pun boleh P2 atau P1 juga. Orang predict. So, maknanya dia aku terfikir satu benda tau regarding Mercedes and also dengan Red Bull dengan Ferrari regarding technical directive yang akan diorang implement at Spa. Sebab kalau kita perasan performance Mercedes ni semakin lama semakin better dah. Dulu diorang ketinggalan 1.7, 1.5, 0.9, but somehow Josh boleh deliver P1 dekat qualifying. So aku assume ni assumption saja. Mungkin because of technical directive yang diorang nak implement dekat Spa ni. So most probably Red Bull dengan Ferrari diorang cuba
try to modify floor dengan plank dekat bawah tu. So dia tak kantoi. Sebab aku nampak performance macam performance dia orang macam tak macam awal-awal dulu tau. Boleh tinggal Mercedes jauh-jauh macam tu. Aku rasa bukan pasal dia orang punya parts upgrade apa semua. Memang Red Bull dengan Ferrari macam kita bincang 2 minggu lepas kita cerita pasal technical directive yang flex floor kan, yang tu kan. Flexi floor. Flexi floor semua kan. So sebab tu lah aku perhati macam technical directive ni buatkan dua team tu terpaksa ubah aerodynamic dia orang. Sebab aku macam perasan Ferrari dia orang ubah tau, dia orang punya floor tau. Last 2 race. And also Red Bull pun sama, dia orang pun ubah. Tapi dia orang tak mention pasal plank kayu tu. Dia tak mention, tapi dia orang just mention floor saja. So aku tak sabar nak tengok dekat Spa ni performance Mercedes macam mana. Sebab Mercedes macam dia orang ada mention pasal dia orang try to improve dia orang punya straight line untuk next apa lepas winter apa lepas rehat ni kan, lepas summer break dia orang nak try to improve straight line punya speed. So aku nak tengok performance Mercedes macam mana lepas technical directive ni dia orang implement dekat Spa tu nanti. But untuk performance untuk yang Hungary ni memang aku salute lah dengan Mercedes sebab keep on improving. Macam kali ni dia tak ada luck. Kali ni betul-betul because of the cars and also the drivers and also the strategy. Tak macam sebelum ni kan. Betul. Kita bincang sebelum ni luck lah. Dia kena either salah seorang driver Ferrari atau Red Bull kena ni kan. Kena apa? Kena DNF kan. Kali ni tak. Dua-dua driver ada but still dia orang boleh catch up. Dapat podium lagi second dengan third. Itu pendapat aku lah untuk Mercedes. Betul lah. Aku pun baru teringat pasal technical directive ni. Sebelum ni dia orang cakap kena tukar everything pasal flexi floor at least by French. Lepas tu dia orang update benda tu by Spa. Dia dah kena ubah benda tu lah. So aku pun baru terfikir pasal benda tu. So maybe ada juga kaitannya dengan tu. Sebab memang aku tengok kenapa tiba-tiba Mercedes ada pace yang good. Tapi aku sebab ramai orang cakap pasal Hungarian GP ni perlukan racecraft yang tinggi. So kat sini memang bukan makanan lah, Mercedes lah orang kata makanan Mercedes. So kat situ kelebihan dia. Tapi pasal floor ni pun main peranan jugalah. Aku pun rasa macam tu. Okay, tak apa, kita buka pada Tony. Selamat datang Tony. Ada tak tu? Tony on mic oi. On mic. Tak apa, dia tak Tony on mic. Dia tak on mic. Hello, apa mic? Okay, tak apa. On mic Ian. Tak apa. Okay, tak apa. Kita akan pergi kepada Tony lepas ni. Tak apa, kita start pada Haizim. Haizim dah lepas pada tahun pertama. Haizim. Haizim. Ya, saya. Okay, cerita sikit pasal Mercedes punya prestasi semalam. Prestasi tu, aduh. Tapi bolehlah dapat double podium. Saya fikirkan Lewis tu dapat pertama. Tapi sayang, kena tukar tayar lah, apalah. Lepas ni kena buat strategi tayar dengan engine. Lepas tu engine tu kena pakai Petronas Intium sikit. Tapi lepas summer break, harap pasukan Mercedes dapat nombor 1 lah. Itu sajalah. Setakat tu je. Okay. Okay, ni ada. Okay, tak apa. Boleh je. Saya tergelak tadi. Okay, ni ada seorang lagi, dia baru datang. Mo Kaiser. Nak panggil apa ni? Kaiser ke? Cuba on mic. Selamat datang. Mo. Okay, Mo. Selamat datang. Okay. Kita tengah bincangkan tentang tadi pasal Red Bull, lepas tu tentang Mercedes. Tak apa, kita buka pada Mo dululah. Mo, apa nak cerita sikit tentang Red Bull ke ataupun Mercedes terus, mana-mana pun boleh. Apa kau nak cerita sikit? Semua aku nak ulas pasal yang Haizin sebut pasal summer break ni lah. Sebab after summer break ni kita akan dengar ke? Dengar. Okay, after summer break ni kan kita dia akan homologated dua benda lagi kan, which is ECU dengan Energy Store. So setakat ni aku tak pastilah apa yang Mercedes tengah buat dengan dia punya engine. Maybe tak full to the maximum, tapi dekat ECU dengan Energy Store ni dia orang tak buat keluar dia punya magic lagi. So most likely after the summer break ni
mungkin semua tim-tim supplier engine ni dia akan ada something yang kita tak expect lah. Sebab after this memang lepas ni akan start with this kind of setup for the next 5 years lah. 4 tahun lagi. Sampai 2026 sampai 2025 lah. So 2026 dah baru bagus. So kita dah ada dalam 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kena pakai setup yang sama. So knowing Mercedes punya advantage sebelum ni, most likely dia tak buat keluar lagi dia punya card dia tu. Sandbagging lagi ya ni. Adalah sandbagging sikit-sikit lagi kan. Just nak tanya waktu ni engine dia orang boleh upgrade ke ataupun dia orang kena freeze juga freeze tu? Tak boleh nak kacau apa-apa. Ada macam maksud tu dia orang boleh ubah performance dia ataupun still guna spek yang sama untuk sepanjang season ni. Engine dah homologated homologated January itu first race itu, so dah tak boleh upgrade dah. Cuma dari segi reliability dia orang boleh fix, tapi kalau kau nak buat reliability fix ni kau kena submit dekat FIA dan semua team boleh baca kau punya detail tu. Dia kena submit betul. Detail tu. So itu most likely team takkan buatlah kecuali Ferrari. Aku dengar Ferrari memang design dia punya engine ni supaya go to sky is the limit lah. So that after that kalau ada isu apa-apa dia akan betulkan menggunakan dia punya loophole dekat reliability fix ni. Whereas Mercedes dia punya strategi dia memang buat engine yang reliable. Kalau kau perasan Mercedes punya team mana ada yang siapa yang guna engine Mercedes mana ada isu. Ada isu sangat pasal sebab engine kan. Betul. Even memang tak ada lah. Even team William ke apa ke memang tak ada tak ada masalah engine. Betul. Aku macam respect Binotto ni. Patut dia janganlah jadi strategi. Bagus dia simpan dekat engine lah. Engine department. Pandai Mamat tu Pandai gila. Binotto tu Ferrari bagi dia jadi principal sebab dia memang power design engine. Dia kalau kira ranking dia lepas apa yang Mercedes punya Colin tu. Colin tu dia kira nombor 3 lah kot. Just Colin lah. Betul. Dia memang dia kan dia design engine untuk Schumacher semua kan. Tapi itulah dia punya dia ialah tapi ingat tahun masa tu yang dia pergi stay dekat factory tu. Yang tu tak barai sikit lah Ferrari masa dia duduk kat factory tu. Tapi pandai kat Ferrari kan sebab bagi aku dia orang maximize and dia orang guna loophole engine tu. Kalau apa-apa je dekat engine tu dia orang just repair je kan, part sama. Betul tak? Pandai dia orang pandai. Tapi strategi awak Mo nak tanya sikit lagi satu. Diorang apa-apa yang diorang kena submit macam kau cakap tadi kena submit kat FIA. Apa in case whatever diorang nak maknanya dia propose untuk next year punya reliable punya isu lah, diorang kena submit before end of the season kan? Yang tu aku tak pasti lagi dia punya buku peraturan semua. Aku ada dengar dia kata benda tu dia akan submit dekat FIA dan benda tu akan available dekat semua team lah, semua konstruktor lah untuk tengok juga. So yelah, tapi betul. Tapi aku rasa memang yes, diorang kena submit before end of the season. Maknanya by the time dekat Spa ni, sebab summer break ni actually macam bola, kalau bola kan winter punya transfer pun semua kan. So benda-benda macam ni diorang dah kena work out lah time diorang summer break ni. Maknanya dah plan dah kau team nak renew contract ke, nak jump macam contoh macam Alonso ni kan, benda-benda macam tu. And then kau nak propose apa-apa untuk the next year punya, ada apa-apa new proposal, diorang kena daripada sekarang lah. Daripada sekarang. Tak silap aku tak sure 100%. Aku tak sure lah sebab present. Betul. Dia kena present sebab yelah benda tu take time kan. FIA nak discuss lagi, dia nak double triple checking lagi, benda-benda macam tu lah. Untuk contoh next year aku nak buat macam ni. But team lah tak kisah team mana-mana sebab diorang kena submit diorang punya design
aku rasa engine bukan engine lah, tapi benda-benda yang lain tu part of dia punya mesin semua before end of the season. So bukan untuk tahun depan lah, sebab Christina Horner kata development untuk tahun depan punya kereta dah on the way, tengah buat. Yelah tu cakap diorang kena submit, maknanya daripada sekarang dah kena hantar dah benda tu. Maknanya macam contoh macam Red Bull sekarang in case kalau diorang dah kontraktor dah tak ada challenge daripada Ferrari dengan ni, so diorang dah boleh fikir dah tahun depan macam apa kita nak buat. So diorang akan gunakan je try and error apa benda untuk the rest of the season ni. Advantage kat situ lah, advantage dia kalau kau dah lead championship tu. Aku punya ni lah, aku punya take lah. Aku rasa dia ada dua benda. Yang pertama technical directive yang berkaitan dengan package tu. Yang kedua power unit punya package. Sebab yang team punya constructor punya package ni different. Yang power unit ni yang dia akan homologated tahun ni, yang package yang design semua tu dah kau boleh guna masa benda tu. Okay. Cuma yang power unit ni memang kau ada yang dia dah tak boleh buat improvement, tak boleh buat change of design lah. Kecuali kalau ada dia panggil reliability tweak. Ayat dia aku tak pasti macam mana dia punya ni, tapi tak pernah ada orang guna lagi benda tu. Dan engine freeze satu. Dia macam tu, engine freeze betul. Kecuali Ferrari je plan nak guna dengan cerita. Tapi walaupun engine freeze, tapi still power energy store dengan ECU ke apa, energy store lah, confirm battery tu confirm boleh buat something lagi. Which is kalau kau dapat design bateri yang besar sikit ke macam mana ke, dan kau boleh muatkan dekat kau punya kereta, mungkin change game changer jugalah untuk tahun depan dengan 2 tahun akan datang. Hilang pula. Tutup mic tu. Dia tekan mic tu. Tengah sedap dengar. Ada. Ada lagi. Okay. Aku ingat orang nak cakap, so aku bagi peluang orang lain cakap dulu lah. Tak apa. Sama-sama. Itulah yang aku rasa setakat yang duk dengar baca-baca kan, dia orang plan macam tu lah. So hopefully by summer break ni kita at least ada 3 team yang boleh fight lah. Dan sebab aku rasa macam tahun ni macam team yang guna enjin Mercedes memang agak barai lah, macam teruk sangat dia punya performance. Even McLaren McLaren pun memang tak boleh fight kan. So macam maybe spoil sebenarnya dekat Mercedes ni, dia tak bagi run engine dia to the 100% power. Sebab kau tengok kalau tahun lepas dia engine dia sama je tahun lepas dengan tahun ni, beza dia mungkin minor tweak je. Just kalau Lewis punya lepas laju gila kan, kalau yang Brazil punya engine tu, betul. Yang tu memang dia bagi 100% guna, tak ada limit kot. Yalah, sebab bentuk kereta tahun lepas pun tak sama. Engine yang dia pakai engine yang sama macam tahun lepas punya engine, tapi body kereta dengan tayar semua lain dengan tahun ni, so berbeza. Betul. Ada related dengan ni ke? Apa dia baca tau pasal engine Mercedes ni? Ada related dengan apa? Pelincir ke minyak? Aku betul. Tak ingat. Salah satu orang cakap dia punya spoil dia sebab minyak Petronas tu dia guna sekarang kita guna 90% 10% sustainable fuel kan. So itu kacau. Dia dari segi performance. Actually yang aku faham sebenarnya dia achieve target yang dia orang nak capai, tapi dia tak dapat capai apa yang dia capai tahun lepas lah, macam tu. Belum dapat lagi apa yang dia capai tahun lepas, tapi apa yang Mercedes nak, engine dia setakat ni dia dapat achieve lah apa yang di target tu. Tapi team lain dapat achieve sama macam tahun lepas punya performance macam tu. Itulah FIA. Uish, mantap juga ada more ni. Banyak benda aku belajar ni hari ni.
Bagus. Baru pasal enjin kan. Baru pasal enjin. Mula-mula kita cerita pasal biasa-biasa, lama-lama dah kepada analisis. Aku suka macam ni, dapat ilmu banyak benda. Okay, thank you Mo. Kita pergi kepada Duni, cerita sikit pasal Mercedes. Kau rasa macam mana dia punya prestasi, strategi dia? Strategi wise memang dia orang mantap. They can beat Red Bull anytime. It's just that now lepas kita dengar yang interviewee dengan si Lewis Hamilton tu semalam, after the post race dia orang cakap during the race sebab weather tau. Weather dia ada main peranan juga. Betul. So dia orang pernah cakap before this the races semua panas-panas kan. Betul. Weather semua panas. Panas gila. Engine dia tak perform. Oh, okay. So benda ni kena tanya Mo lah. And then semalam engine dia tiba-tiba perform. And then Hamilton towards the final kan, towards the final lap kan, fastest lap, time and again tau. So mungkin weather ada main peranan. Apa yang Mo cakap tadi lah, mungkin engine dia orang ada, they have to tweak a bit lah kan. Dia kena tweak sikit, tengok macam mana. But so far dia orang punya what you call that, the performance memang superb lah. Dia orang start dari bawah tau. Dia orang start dari and then they are recovering very fast. Betul. You tengok Red Bull ever since Red Bull kan, ever since si Vettel dia cabut pergi ke Ferrari, Red Bull tak pernah menang pun satu championship tau. It took them donkey years untuk to be back again, macam si Max Verstappen dapat menang WBC lagi kan. 4 tahun dah tu 2014 no, sampai 13. Sekarang kan 13 last 13 last sekarang dah 22, 9 years dia orang buat macam tu. Tapi mesti you tengok dalam one season dia dah boleh on dah. After benda-benda semua ni change lah kan, after benda-benda semua ni change, dia dah they are on the target lah. Never apa dia? Sorry, aku dia dengar juga pasal bila apa yang cakap pasal benda ni, pasal temperature ni. Aku tak tahu, aku terbaca kat mana ataupun kat podcast apa orang cakap pasal kau tak boleh nak cool the fuel apa macam mana tak tahu lah. Kau tak boleh tak boleh cool, ada certain temperature yang dalam technical dan directive tahun ni, yang fuel tu kau tak boleh masukkan, ada certain temperature tu. Tahun ni memang dia different dengan tahun lepas. So most likely benda tu yang effect dia punya performance juga kot. Sebab cuma aku tak ingat dia punya ni, tapi tahun ni biasa orang akan coolkan fuel tu lagi rendah daripada ambient temperature macam tu lah. So tahun ni dia dah fix berapa temperature dia. Sebab tu kita selalu tengok kan, kalau dia orang nak letak dia orang nak cool dia punya engine, dia orang pakai dry ice tau. Kita selalu tengok kan. Betul. Dia orang dalam pit dia pakai dry ice apa semua kan. Actually benda-benda ni semua kira tau bang. Bukannya untuk main-main tu. Ya betul. Dia bukan setakat race macam bawa kereta je kan. Benda ni semua details tau. Data-data dia orang gila-gila tau. Tapi betul. Kalau you tanya macam member-member kan, yang dulu dia orang selalu lumba go-kart lah, dia orang lumba jet ski, or sometimes tu ada yang join rally dulu kan. Dia orang cakap if you put this dry ice dekat dia punya tank cell tu, your car memang akan perform jauh. It can give you extra 20 to 30 tu tau, horsepower tau. Banyak. Yep. Banyak. Ada tu hari dia orang cakap, aku lupa dah siapa yang cakap tu hari. Member lah. Macam Nos lah. Dia otai main go-kart tu. Dia cakap macam tu. Minyak tu dia orang semua letak dry ice dekat sel tu. So the fuel will work macam mana cakap, will work efficiently.
Itulah dia cakap. Okay. Yes, Buyen. Ada. Tony Buyen. Hello, Tony. boleh dengar? Dah boleh dengar. Ada masalah tadi. Ada masalah. Okay, Mercedes. Mercedes. Okay, boleh cakap I very impressive dengan diorang. Sebab apa? Diorang start first season tahun ni tadi, diorang betul-betul suffer dengan porpoising. Betul. Bukan Mercedes saja, seperti McLaren. Tengok apa jadi dengan McLaren sampai sekarang. Masih sangkut. While Mercedes sudah back on top sudah. Where they belong. So yalah, driver sendiri pun dia orang sendiri pun tak expect sebenarnya nak naik ke podium, dapat challenge sampai podium, tapi yalah dengan keadaan kereta yang belum kompetitif sangat. Tapi itulah tim strategi main peranan dengan crew. So dia orang cuma deliver macam si George dengan si Hamilton, dia deliver dia punya skill ya. Betul, racecraft dia orang racecraft, yes, correct. Bila cakap pasal strategi, aku rasa yang strategi tak tahu mungkin sebab dia orang nak sebut pasal Hannah Smith kan. Aku try tengok kan siapa tim strategi tim lain kan. Aku baru perasan dah Aston Martin punya head strategi pun perempuan juga tu. Perempuan kan battle ada Bukan tiga perempuan je radio. Minta nombor telefon Last tu sebab dia dah resign lah. Ni last race lah untuk Aston Martin punya race strategi kan. Battle dia kata dia bagi kiss lah time dah finish line punya radio tu. Dia macam tu dekat, aku tak suruh nama apa, tak ingat. Battle dia tu lah sebab aku nampak yelah, aku rasa Aston Martin punya strategi pun power jugalah. Kau tengok kalau dia start dengan 18 tu boleh fight point tu dengan engine bar ride macam tu. Dengan engine bar ride battle boleh out Q1 every race, tapi boleh 10-11. Kira ada otak lah senang cerita. Dia pun, sebab aku perasan juga ada, tak tahu, especially battle punya strategi dia, kalau Stroll kalau kau tengok dia punya strategi, dia akan go long run macam tu. Tapi battle strategi ni macam pelik-pelik sikit lah. Macam ada satu kali tu dia masuk pit awal tu, tapi spoil sebab ada VSC dengan safety car. Yes, kalau tak ada VSC dah cun lah. So aku macam dia punya thinking dia tu memang pelik-pelik lah, macam power lah compare out of the box compare tak cerita satu tim tu lah yang kena merah tu lah yang macam aku rasa dia resign ni dia masuk tim mana merah tu kot. Mungkin macam susah je sebab kuda merah. Dia kena Italian lah, tak boleh lah. Dia kena Italian. Tapi betul lah, Aston Martin kalau qualifyingnya macam memang out lah, nak lepas Q1 payah gila. Tapi kalau race dia memang orang boleh dapat point. Even Stroll yang macam tu pun still boleh dapat point kan berbanding Latifi. Tapi itu memang shout out lah untuk Aston Martin pun. Aku rasa, aku pun baru perasan qualifying tak boleh, tapi race mesti dia boleh do something lah. Mungkin dia orang deliver something. Aku strategi dia orang pun yang main peranan lah kan. Okay. Ya, macam apa Tauri pun performance dia kurang sama macam Aston Martin qualify. Tapi bila race Aston Martin lagi perform daripada apa Tauri. McLaren perform dekat qualify, tapi race ke laut. Dia macam boleh lah, McLaren sekarang tak boleh lah. Kesian lah. McLaren Ricardo boleh sedih aku tengok. Okay. Tengok Ricardo. Okay, ni ada on writer. Aku nak panggil nama apa ni? On writer. Aku ni. Okay, ni Afif. Tiba-tiba nama lain. Okay, Afif. Cerita pasal Red Bull dengan Mercedes. Kesian Afif keluar masuk. Afif, cerita Afif. Kalau mana satu tak apa, Red Bull. Kita start dengan Red Bull lah sikit. Awak lambat sikit kan, Red Bull. Rasanya macam mana? Okay, Red Bull aku nak cakap sikit je. Baik, aku ucap tahniah banyak lah. Walaupun dia start daripada nombor 10 pun terkejut jugalah macam mana dia boleh nombor 1. Padahal masa race tu tak tahu pula je dia spun. Padahal aku tak perasan. Lepas tu Mercedes banyak happy lah, terutamanya kau lah. Aku senyum lah semalam. Tidur lena lah semalam. Apa ketidur?
Okey, itu je pendapat aku. Apa pun kita rehat panjang lah. Okey. Okey, ada lagi? Tak ada Afif? Sian Afif keluar masuk. Ulas sikit lah pasal McLaren tu. Bagi chance sikit lah. Tak ada orang nak ulas ke McLaren. McLaren Aku rasa Lando tu, aku rasa McLaren punya car tak ada problem lah. Memanglah kalau ikutkan start for the season, dia punya car tu antara yang paling kurang proposing tau. Aku rasa macam McLaren boleh untuk this season, tapi dia orang punya consistency tu tak ada. Kejap atas kejap bawah, kejap atas kejap bawah, dan sangat different in between two driver, Lando dengan Ricardo. Aku rasa Ricardo memang tak tahu dia memang tak boleh dengan kereta lain ke macam mana, dia still ada harapan, ada hati dekat Red Bull ke macam mana ke. Tapi Lando tu nampak macam boleh, tapi tak tahu strategi ke apa ke, tapi dia selalu macam start macam garang, tipe nanti ujung-ujung kadang-kadang dia orang tak boleh nak deliver at the end of the race, tak boleh nak deliver betul-betul pun. Tu pendapat aku lah. Dia punya driving style, I ada baca artikel lah. Because Red Bull and some other constructors kan, dia punya suspension depan tu, apa yang dia panggil tu Mo? Apa yang dia panggil tu Mo? Suspension depan tu yang bukan temper, apa dia cakap ada yang in ke out ke apa benda tu. Push rod dengan pull rod. Push dengan pull kan. So dia banyak efek dekat Ricardo tau benda ni. Because Ricardo punya style kan, dulu dia suka main hard braking kan. Dia let brake memang nombor satu dulu kan. Betul, tapi McLaren dia tak boleh buat macam tu. Dia dari jauh dia terpaksa brake lah. Kalau dia tak brake, dia memang akan spin. So that is his problem sekarang. So dia orang try to make the car as good as his style of race, tapi memang sampai sekarang tak dapat lah. McLaren pull road yang sama dengan Red Bull. Pull ke push? Lain. Dia tak sama macam Red Bull, bang. Ada dia orang cakap tadi, aku lupa dah. You kena tengok lah yang one of the F1 punya yang cakap sembang pasal technical tu. Dia orang dah cakap macam tu tadi. So Ricardo punya style of race, that's why dia pernah kena gelar kan, dia punya nama dia Honey Badger kan. Because dia kuat, dia kuat tekan brake, late braking, and then dia boleh buat overtake macam tu. But on the McLaren memang dia tak dapat cakap. Memang tak dapat. So benda ni yang dia struggle ni. Tapi aku pun pernah terbaca, bukan terbaca ke tertengok pasal late braking tu lah. Memang benda tu efek pada Ricardo lah. Sebab Ricardo punya driving style tu sesuai masa dia dekat Red Bull. Bila dia pergi dekat Renault and then dia pergi dekat McLaren ni, dua-dua kereta ni dia punya karakteristik of the car tu tak macam Red Bull punya. Tapi push rod ke pull rod tu aku tak sure, tapi aku rasa memang ada kaitan dengan benda tu lah, tentang dia punya late braking tu yang membuatkan dia menyelah masa dia dekat Red Bull lah. Yes, exactly. McLaren guna pull rod. Aku rasa bukan pasal pull rod, push rod. Aku tak silap aku pasal setup yang menyebabkan kau tak boleh late braking dah. Tapi bukan push rod kau. Aku tak ingat dah pasal apa. Tapi betul lah, macam semua orang cakap, aku pun pernah baca juga lah. Tapi setup yang McLaren ni dia tak bagi untuk kau late braking and tune the car terus lah. Dia macam kau akan hilang, kau akan lost lah, kau akan betul lah spin lah. Even satu lah kan cerita dia kan. Okay. Macam tu lah cerita dia kan. Dia tak boleh ikut driving style si Ricardo tu kan. Betul. Tapi aku rasa sebab McLaren pun dia tak nak invest on, dia punya filosofi dia lain. Tak macam masa dia Ricardo dekat Alpine, dekat Renault dia punya filosofi dia more or less lebih kurang dengan Red Bull. Engine pun sama kan. Dia pun biasa dengan engine Renault kan. So dia orang boleh tukar dia punya filosofi tu ke suit
Ricardo punya style, tapi dekat McLaren ni dia dah ada star driver, so yelah. Faham. Kepentingan kepada si Lando kan. Dia sebenarnya kadang-kadang car setup tu tak sesuai dengan driving style driver. Itu isu dia sebenarnya. Tapi kesian lah sebab dia pun bukannya aku in terms of driver lah. Driver dia bukan orang driver yang cikai lah. Pasal aku he's a good driver. Tapi aku rasa macam kesian dia ada 8-9 kali, betul? Dia 8-9 kali kat dia win race. Ricardo ni bukan calang-calang bukannya driver yang biasa-biasa. So macam tapi memang dia 2023 rasa-rasanya dia masuk balik tak ke Alpine? Alpine Oscar Piastri kot. Piastri nak masuk. Piastri aku sebab tak kot. Kecuali William nak ambil dia lah. Maybe betul. Maybe William logik sebab Latifi tu macam dah tak nampak dah. Maybe William kot sebab Piastri Alonso dah keluar, kenapa Piastri dia nak loan out lagi? Mesti dia pakai Piastri terus. Maybe maybe. Ricardo tak podium, tak minum lah air kaki dia. Aduh, nak minum air kaki. Shui. Tapi itulah, every day sebenarnya aku still tengok lah pada Ricardo dia. Aku selalu harapkan dia ke depan, tapi aduh, kecewa juga tengok dia selalu. Taklah ke depan sangat, tapi ada pace ada semua, tapi dia macam aku rasa memang dia tak boleh nak deliver langsung dengan kereta-kereta lain lah. Yang dia memang dia memang outpace terus lah. Dia macam kau takkan, dia macam kalau kau tengok orang lain, at least dia potong-motong banyak juga lah, macam fight lah, macam kau tengok Vettel ke Gasly ke, memang dia orang duduk belakang, tapi ada adegan dia potong ke apa kan, macam menarik lah race tu lah. Overtaking banyak, macam Ricardo tak banyak. Dia macam stay kat situ. Dia sebenarnya dia macam dia tak selesa dengan kereta dia, setup kereta dia. Malam dia langgar Stroll kan. Dia kena penalty tu lah. Tapi tadi dia ada highlight overtake 2 biji kereta sekali tu. Alpine both on the same corner. Tapi yang tu semalam tu dia punya highlight of the season aku rasa kot. Jahat kau. Kesian dia. Ricardo ni macam malang lah. Betul lah. Okey lah. Dulu dia perform lebih bagus dari si Max. Max pun tukar slow motion lawan dia dulu. Betul lah. Tu dah cakap dia bukannya driver yang biasa-biasa kan. Itulah, tapi dia tak boleh deliver lah. Ini Ricardo dulu dia perform lagi pada Vettel lah tahun 2014. Betul. Masa dia mula-mula masuk replace Weber. Dia replace Weber, dia outperform Vettel. And then Vettel caw, Max masuk kan. Max masuk ni dengan Ricardo. Tapi Max that time pun Max tiba umur 18 tahun. Belum matang lagi. Bukan Max. Max dulu dia overrated tau from the father. Because Jos Verstappen kan. Siapa orang Rusia Red Bull? Kvyat. Danny Kvyat. Torpedo. Duda Kelly. Tapi Kvyat tu pun lagi perform daripada Daniel. Tak aku. Tak. Aku kena Kvyat jauh out. Dia tu kejap je. That time Sainz dengan Max dekat Toro Rosso. Kvyat dekat Red Bull. Tapi bila Kvyat macam tak perform, then Max dia switch dengan Max. And then first race yang Rosberg dengan Hamilton crash Barcelona. Max terus menang. First race for Red Bull time tu. Yep, kan? Betul. Betul. Time tu umur dia 18 ke? 18 ke? 18 aku rasa 18 tahun. 18. Lepas tu the same year dia menangkan Malaysia? Yes. The same year juga. Dekat Sepang dia menang. Kat Sepang. Ricardo nombor 2 kan? Yeah, 1-2. 1-2. That's why Ini yang last race tu ke? 2016 Oh. 2015 2016 correct. Daniel nombor 8. 2016 yang kereta Hamilton
pusing tu. Kan rosak DNF tu. 2017 tu kan? 2016 kan tu? 16. Betul lah. Yang dekat Sepang tu Oh. Yang betul. yang kau tengok kalau kau tengok dia punya replay tu dia yang jerit no dia kat tu kan. Aku kebetulan ada time tu depan aku tu K1 aku ingat lagi dia rosakkan K1 tu. Lepas tu Rosberg nombor 3 time tu. Rosberg nombor 3. Max 1, Ricardo 2, Rosberg nombor 3. Oh betul-betul Rosberg pun dikejar tu. Dia dah daripada nombor 6 tu. Kejar nombor 3 tu. Dia kejar, betul. Tapi yalah, whatever it is lah. Okay. Harap-harap si Ricardo ni dia boleh fight balik lah for podium lah. Give him another year dekat McLaren and see dia punya prestasi. Kalau masih out juga, dia suruh dia balik William lah. Kalau tak suruh dia retire je lah. Itulah. Sebab dia pun dia punya kontrak pun yearly basis kan, aku rasa. So McLaren tengah tunggu je. Dia Ricardo punya kontrak ni multi year 3 tahun. Sampai 2 tahun 2023 kan, end of 2023 for Ricardo. Kontrak dia 3 tahun. Next season. Next season. Ya. Apalah. Cuma so, tu ada kemungkinan juga, ada tengok kemungkinan kalau tak perform dia mungkin akan di withdraw, tak tahulah betul ke tak. Sebab hari tu kan masa awal-awal tu ada Zac Brown cakap pasal ada clause yang ada satu clause yang boleh outkan dia macam tu lah. Betul. Yang macam tapi yang pasti sekarang on the grid rata-rata banyak Red Bull lah. Red Bull Academy. Betul. Semua Red Bull Academy. Ramai bukannya sikit. Almost half kan? Ada sign. Tak sampai half lah kan? Tapi ramai lah. Ramai lah masukkan. Ceko tu lain. Ceko tu Red Bull angkat. Ceko anak angkat tu. Aduh. Okay lah. Okay, next topic. Kita pergi ke tempat marah-marah. Kita pergi ke marah-marah sikit. Kita pergi kepada Ferrari. Panas ni memang. Dia semua cakap pasal Ferrari ni. Semua tengah panas pasal Ferrari ni. Okay. Kali ni aku terus pada orang lain cakap lah. Kita bagi ni. Afif cakap pasal Ferrari. Okay. Aku tak boleh nak cakap pasal Ferrari ni. Aku cakap lebih-lebih kan aku kena kejam. Tak apa. Apa kau rasa pasal Ferrari semalam? Okay. Pendapat aku, kalau bajet tu tak muncul, Leclerc boleh menang tau. Kalau bajet tu tak muncul juga, boleh one-two tau Ferrari tu. Tapi dia aku tak faham. Betul-betul member dah pakai hard tire, lepas tu dia suruh pakai soft tire. Padahal Binotto kata hard tire rubbish apa dia sah. Aduh. Aku tengok pun macam apa benda dia buat ni. Aku tak boleh tahan apa dia buat ni. Aku rasa Binotto ni dia kena ganti lah. Dia macam tak apa sesuai lah. Tapi I dengar kan? There has been internal problems tau dengan dia orang dalam tu. Bukan driver tau. Internal. Yes, internally of course dia ada problem. Of course. So we don't know who is calling the shots for this semua benda ni kan. Tapi kalau you tengok dalam interview Binotto, he is trying his best tau. Dia nak kasih cover benda-benda ni lah. Dia nak cover tau. Dia terpaksa cover benda-benda tu. Nampak dia macam ni lah. Dia okay, kalau kita tengok aku tak sure ada peminat MU ke dalam ni. MU. tak ni serious talk okay. Kan kalau kena kat bola kan ada board punya problem kan, club owner something like that kan. So aku rasa sebab dia orang keep doing same mistake tau, and then macam mistake yang tak masuk akal. Budak sekolah, you know, budak sekolah yang out of the box. Faham tak? Dia macam
Benda tu tak patut kau buat, tapi kau keep doing and keep repeat juga. Next race okay, takkan jadilah. Kita predict okay Ferrari boleh 1-2 Hungary, tapi kau buat hard pula. Tapi so kita tunggu kat Belgium apa akan jadi. Tapi maknanya akan ada funny things yang diorang akan buat. So macam diorang ni saja boycott ke, protes ke, mogok ke, I'm not sure. Tapi macam apa yang cakap lah, pelik. Dia macam pelik. Aku rasa macam nak sokong kau lah. Aku rasa ada orang nak jatuhkan Binotto lah. Tu lah. Sebab hard tu bukan, memang tak ada dalam pilihan. Orang normal tengok pun hard tak ada dalam pilihan. Kan aku dah cakap tadi Cristiano ni dah cakap lah, diorang masalah diorang dah kaji dah, okay hard memang takkan boleh pakai pun dalam ni, sebab soft pun diorang lambat nak panas. Betul. So kalau soft nak medium apa targi, and then kau jangan terfikir untuk pakai hard dengan suhu track yang 26 degree je masa tu, and then ada grimis sikit-sikit certain part of the circuit, not the all tu. So macam kenapa kau, and then kau ada and then Ferrari ada data, of course dia dah tengok Alpine Haas struggle dengan hard. Okay. Kan, so why kau still put, and then kau put hard tu dekat Leclerc bukan dekat Sainz. Sekarang ni point Leclerc lagi dekat dengan Max kalau kau nak kejar championship. So kalau nak kamikaze or nak try and error, kenapa tak try dekat Sainz, kenapa try dekat Leclerc? So benda-benda macam tu, that's why aku cakap last 2 weeks aku cakap kan, Ferrari, aku nak Ferrari menang, tapi kalau macam ni diorang tak layak untuk menang. Serius, boss championship diorang tak layak untuk menang kalau buat macam ni. And then kita fikir balik lah, dia macam nak boycott ke something, pelik. Mistake bodoh lah diorang buat. Ferrari ni biasanya dia boleh katakan dia suka jatuhkan driver. Tapi macam driver dia komen macam-macam, apa komplain macam-macam, dia buang driver. Betul, setuju. Leclerc dia macam dia macam dia tak vokal sangat, dia macam too soft lah, dia maknanya tak boleh, dia macam diorang macam puppet tau, macam Binotto ni pun macam sama. So macam dia dikontrol and dia macam apa yang cakap tadi kan, dia macam ada something dulu lah. Ada something yang orang cakap kau tak boleh, and then Binotto keep dia defend dia punya strategi, worst strategy. Dia kata that the best way apa kita boleh buat, kita boleh plan. So no, tak tahu, tak masuk akal. Best way. Binotto cakap post race malam, dia cakap the car was not performing well, that's why they had to change the strategy. Dia cakap bullshit lah tu. Sorry to say bullshit. Memang yang bullshit memang aku setuju. Ferrari boleh menang 1-2 semalam. Betul. Aku rasa podcast lepas pun aku predict 1-2 memang Ferrari, lepas tu Max nombor 3 lah. Aku kau sama dengan kau Tajul kan, aku predict Ferrari 1-2 and then Max nombor 3 ataupun Mercedes ke. Sebab kita dengan karakter circuit suit dengan diorang punya setup design. Betul. Okay, dia macam ni lah. I predict maybe Leclerc or Max, either Leclerc memang nombor 1 lah, Max maybe nombor 2, nombor 3. Tapi Sainz tak ada, because Sainz malam before the start of the race, dia orang cakap they had to push the car out tau. So dia orang cakap dia punya ada problem with the slip ke, dia punya clutch ada slip ke, something like that lah. So I tengok Sainz mungkin tak makan lah kan. Yeah. That's why dia pula yang laju. tapi dia tak sure kenapa, why dia, kan semalam kita ada borak kan Tajul, dia tak dapat top, tapi dia tak dapat kejar Russell on medium. So maybe ada problem, so we don't know. Ada some problem. Yang Sainz on soft, lepas tu Russell on medium, dan tapi macam dia struggle betul-betul nak kejar Russell waktu tu, padahal Russell tak boleh on and medium then, dah lama kan waktu tu. Yes, at the same time Lewis dah catch up kan, slowly dah gain dah dekat. To be honest if you compare Sainz dengan Leclerc kan, Leclerc punya driving skill much better than Sainz. Betul, setuju.
Sainz ni dia memang belum ada kualiti nak jadi WEC, belum lagi. Betul. So if I was Binotto kan, I nampak benda ni kan. I know that Leclerc can do better than Sainz. Why don't let Leclerc go? Betul. Yes, that's why Apa pasal letak dia kat belakang? Apa pasal letak dia belakang Sainz? Sebab Leclerc ni selalu buat mistake. Yelah, tapi dia macam dia antara yang paling boleh dapatkan more point. Dia paling memang mistake tu ada lah, tapi kita tak boleh expect dia every time buat mistake lah. Tapi tak tahu nak cakap macam mana. Dia macam ni apa kalau kita fikir pasal strategi kan dalam control room dekat base ni kan dia ada connection dengan pit wall kan. Diorang punya ni kan. Yang Louis selalu mention thank you for the factory back guys behind the factory apa semua. Okay, diorang ada structure work tau. Diorang dalam diorang punya macam control room lah. So diorang ada data. Okay. Contoh macam let's say ada staff macam front runner semalam ada 6 car kan. Okay. So Ferrari ni diorang dah ada 4 orang tau, which is akan monitor Lewis, Russell, Max and Checo. Diorang punya everything diorang punya use tayar apa, and then diorang akan predict bila diorang nak masuk pit. So benda-benda macam tu every team akan ada. So diorang dapat input tu, then input tu diorang akan give to race engineer yang untuk every driver yang ada race engineer. Macam Red Bull punya siapa nama Hana tu kan. So and then dia akan discuss lah dengan principal team. Okay, masterclass Red Bull strategi kan, yang suruh Max masuk awal. So benda-benda macam tu diorang dah ada data semua tu. And then Ferrari okay, kalau kita tengok dekat Red Bull, aku rasa yang guys yang monitor Ferrari ni maybe dia makan gaji buta tau. Maksud aku sebab diorang tak payah fikir apa Ferrari ni akan buat, sebab Ferrari ni akan buat lawak macam tu je. Kalau untuk Lewis untuk apa faham tak? So benda tu every team akan ada. Benda tu every team dekat control room tu akan bagi info, bagi data dekat pit wall, and then pit wall akan call out, okay, box lagi 2 laps box, lagi okay, stay out. So benda-benda macam tu, that's why aku pelik kenapa Ferrari keep doing same mistake macam tu. And then dengan selection tayar, dengan takkanlah tak boleh takkan dia tak tahu Alpine pakai hard, tengah struggle dengan hard, benda-benda something like that. Then aku cakap structure dalam Ferrari ni dah toxic, dah ada apa. Diorang Binotto pun sendiri tak boleh salahkan Binotto, tak boleh salahkan 100% in race engineer. So the whole team sebenarnya dah barai. Tapi rasa kan dalam this summer break kan, I think something big is gonna happen to Ferrari kot. Because sekarang ni dia memang akan tengah fikir who to kick, who to maintain, siapa, maybe dia akan buat structural changes or what, kita tak tahu lagi kau. Ferrari ni dia orang selalu diam-diam. Macam ada yang kena pecat ni aku rasa ni. Ada yang kena pecat, memang akan ada punya. Macam 2019 kan. 2019 kan. Aku punya take lah. Aku rasa Binotto akan kena pecat, dan tak tahulah tahun ni ke tahun depan, tapi dia akan push lah. Aku rasa Porsche ataupun Audi akan ambil dia jadi dia orang punya technical director untuk engine development ni. Jangan ambil Porsche oi, tak boleh. Porsche dia nak orang Jerman. Porsche nak pergi Red Bull oi. Porsche Red Bull kan. Mungkin Audi akan ambil kot. Audi maybe Audi lah. Audi best terbatu. Sebab dia memang bukan dia engineer lah. Binotto ni dia engineer lah senang cerita. Dia engineer, betul, dia engineer. Yes, dia engineer. Tapi untuk managing tu yang lain. Tapi yang kalau tengok strategi daripada kalau kita tengok lah the race, kita memang kita tak tahu the whole radio conversation. Tapi kalau every time kita dihidangkan dengan radio conversation, kita boleh tengok perbezaan antara team Ferrari, Red Bull dan Mercedes. Macam kalau Max cakap gini, kejap je team tu akan balas, dan dia akan dah tahu dah apa yang dia orang nak, driver nak. Tetapi kalau kita tengok Ferrari ni, driver yang kena tanya tau.
tanya nanti okay, I come back to you. Dia akan datang. Lepas tu balasan dia tu tak dapat. Dia tak dapat, macam dah habis gitu je. Macam apa even yang aku masa French yang sains tengah bergelut tu, dia boleh sibuk cakap suruh masuk pit lah apalah. Macam faham tak? Dia punya tak tahu lah, dia orang punya communication ada problem ke apa ke. Tapi memang macam Zul cakap lah, macam dia orang ni macam tahu lah, macam berangan ke apa ke. Sebab benda tu sebab driver dia orang dalam drive, dia orang dalam kereta, dia orang tak tahu siapa kat depan, siapa kat belakang, siapa yang tengah DNF, siapa yang tengah accident, apa data, apa kereta lain kan. Kita sebagai fans kita nampak, tapi sebab fans pun boleh nampak kan. Patutnya engineer yang kena feed all the information kepada driver untuk diorang react ke apa. Ni macam driver yang kena tanya untuk diorang sendiri react. Macam aduh susah macam tu. Charles malam dia dah the moment dia dah finish line tu, dia terus tanya dia tanya dia je ke yang 3 stop. Faham tak? So mana nampak tak dia tak tahu, cakap dia je ke yang 3 stop. Lepas tu race ni dia cakap ada yang lain juga, bukan you seorang je. Tapi lepas tu Charles tanya lagi sekali, front runner cakap you the one only the 3 stop, yang lain 2 stop je. So kalau kita jadi Charles kat situ, kau dah bengang. Tapi Charles diam lah. Charles diam masa tu. Dia saya cakap Charles ni dia tu polite lah. And then I think dia tak boleh nak argue ataupun dia tak boleh nak complain sangat lah. Maybe no, I don't know. Tak tahu dalam contract clause mungkin ada kot. Yes, that's why dia macam dia kita dengar dia scream kan. Dia scream dia French GP. So you tahu tak macam mana dia punya feel. I takut dia end of the season dia boleh depress lah. Semalam aku dengar post race interview dengan Charles lah. Dia ayat sama tu. Dia macam cakap dia salah. Okay, I will talk to the team internally. Macam sebelum ni lah. Yes. I will talk the thing internally macam talk the thing. Dia cakap dia tak faham. Dia cakap dia dah bagi tahu. Dia tengah sedap pakai medium. Dia boleh go medium to long sama macam Hamilton buat. And then dia dah fikir benda tu. Meaning dia dah fikir benda tu. As a driver kau dah fikir benda tu. Tapi kita tak tahu situation on track belakang macam mana. That's why bila pit panggil untuk stop, you akan of course you akan tanya kan. You akan tanya nak stop now ke, bila ke, ataupun tayar apa ke. No, I don't know. tak tahu nak cakap apa. Letih, kesian kat dia, kesian. I tengok Ferrari punya current driver macam kau nak bully pula. Kau nak bully bos-bos. Sebab macam previous driver kan semua Ferrari driver dulu semua world champion. Garang semua. Dia orang tengok macam Raikkonen berapa bengang Raikkonen sound Ferrari. Kena maki kan. Kena maki ya. Tak dapat glove pun kena maki. Vettel yang jenis cooldown pun maki juga. Yes. Ferrari ni. So Leclerc ni yang macam I cakap, driver sekarang ni kan dia belum ada championship, so dia punya pride belum cukup berkuasa untuk bersuara lagi. Betul. Pasal no lah, I think Ferrari ni kan dia orang macam fobia tau. Pasal case dulu kan team instruction you tak boleh bagi the other racer untuk ke depan, you tak boleh bagi instruction macam tu kan dulu kan kena ban. Betul. You remember tak case tu? Fernando is faster than you, ingat tak? So benda macam ni mungkin Ferrari ni mungkin dia sangkut kat situ kot. Tak boleh move on kot. Maybe dia tak boleh move on lah benda-benda macam ni. Aduh, dia memang nak bagi cara dia nak bagi apa, dia spray kat Leclerc. Dia saja nak jatuhkan Leclerc. Sebab kita tak tahu dalam tim Ferrari Leclerc macam mana perangai dia kan. Dia suka maki ke apa ke. Tapi kita tengok memang dia nampak muka frust gila Leclerc. Kita boleh tengok lah dia punya muka dia down gila. Sebab every time dia tengok dia push malam, dia kejar Russell, itu dia punya sendiri je, dia punya sendiri punya ni, dia tak perlu kan ni.
And then the pit stop ruin dia punya race. So dah berapa kali dah macam tu. Sama macam Sainz yang masa dia P1 tu. Itu pun strategi dia sendiri. Kan. Dia nak stay out kan. Tak tahu lah. You tengok 2019 Leclerc masih ganding dengan Vettel Kau tengok Leclerc berapa agresif dia tau. Dia first race dekat Bahrain, you tengok macam mana. Yang dia lost power, Hamilton menang that race. Dia first time, the first year you dapat new car tau. New car, new cockpit, new steering, everything new. Tapi you boleh perform macam you dah 4-5 season dengan dia punya kereta. And then kat situ kita dah boleh tengok dah dia punya material macam mana. Dia punya talented macam mana. Habis sekarang macam mana? Habis lah. Kalau macam ni, I think nanti I dah ada cucu pun belum tentu Ferrari menang championship lah. Tapi memang aku rasa memang ada macam mana memang driver macam tak boleh nak bercakap banyak tau. Kalau pasal pun masa French pun Leclerc macam nak cakap dia ada masalah kat dia punya kereta apa semua, tapi bila Binotto dah keluarkan dia punya statement, terus statement dia berubah. Masa tu dah berubah terus dia punya statement yang dia kata ni masalah di sendiri, bukan masalah tayar lah kereta throttle kot masa tu, bukan yang sebelumnya throttle. Yang French yang dia slip tu kan masalah throttle, dia kata tu masalah throttle. Maksud dia masa kita kat radio kita dengar throttle ada masalah apa lah, betul. Tiba-tiba masa end of the race tu tiba-tiba dia dah berubah, dia kata salah dia lah apa semua kan, macam tu human error. Human error kan. Sedangkan Red Bull punya engineer lagi komen throttle problem masa cool room itu. Cool down room ya. Tapi last kena censored. Censored Kan cool down room kan Hamilton, Russell and Max. Lewis saya cakap he's on hard. Lepas tu Russell dengan dia orang both tiga-tiga orang gelak. You tak kesian ke macam tu? Kalau kita baca Twitter pun Roman Grosjean pun kata Roman Grosjean dia kata Ferrari punya strategi macam meletup power gila macam tu dia memang kena troll, kena menganja Jeremy Clarkson pun yang daripada apa ni kan, Jeremy Clarkson pun kata dia kata brilliant sebab tak boleh kutuk kan. Kan kita tak boleh kutuk, so kita kena kena reverse psychology. Ni Hazim tak cakap apa-apa. Hazim cakap sikit. Tak ada idea. Tak ada idea semua orang cakap Tak ada idea. Ni Tompel pun tak ada dengar sikit. Cuba rasa sikit. Rasa sikit. Ambil sikit. Yelah, tadi semua dah luar perasaan kan. Yelah, kita cerita pasal technical part lah. Ni aku more based on technical part sebab kita tahu memang Ferrari buat a big mistake untuk Hungarian Grand Prix ni, because tapi macam aku ada share dekat grup dalam grup WhatsApp kan, even Liverpool pula dah sabar. Aduh jangan aku Liverpool okay, anyway. Okay, bila even Red Bull sendiri pun dia mention dia ada buat simulation sebelum race yang dia orang boleh pergi jauh guna hard tyres. Sebab kalau kita tengok race dekat Silverstone yang kalau Sainz nombor 20 last. Dekat mana dia nombor 20 tu last sampai dia kejar France Okay. Dia pakai hard tyres tapi dia punya pace tu tak ada super hard tyres. Perasan tak? Dia macam pakai medium dia punya pace. And aku assume that Ferrari ni bila pakai tayar yang keras, tayar yang performance, tayar yang kira macam lebih keras lah. So performance kereta dia tak sama macam kereta lain. Orang pakai medium laju, tapi kalau diorang pakai hard, diorang lagi laju dari kereta lain. Tu mungkin assumption aku lah. Even diorang buat simulation pun, diorang cakap diorang boleh kata mungkin akan memberi performance better. But beza Red Bull strategies dengan Ferrari strategies is that Red Bull dia orang alert on the spot. Dia orang react on the spot. That Red Bull drivers dia orang ada mention kalau tayar soft pun lambat nak panas. Macam tadi siapa mention tadi
Aku cakap tadi lah mula-mula tadi. Aku cakap mula-mula. Kau nak gegrit tadi kau dah tahu dah. Even Red Bull dia dah react awal pasal tu. Kenapa Ferrari dia tak tengok ke yang tim apa dia tak react macam tu ke? Kenapa kau perlu bagi Leclerc hard tires? Kau tahu kalau kau pakai bagi awal aku tak kisah dia nak buat letak awal, dia nak apa hold sampai half race, tak kisah. Lepas tu dia nak tukar medium ke dia nak tukar soft tu pulang. But somehow aku tak faham kenapa dia nak pergi letak in the end of the race nak suruh si Leclerc tu pakai hard tires. Padahal suhu dekat circuit tu 20. Aku terbaca dekat ni tau, terbaca dekat F1 Live. Suhu masa tu 18 degree tau dekat jalan, dekat circuit. Which is aku rasa ya Allah. Kalau dah 18 degree soft pun susah nak panas, apatah lagi tayar hard tires. Betul. Even dia lambat nak panas. Even aku nak tambah sikit lah Tompel pasal yang kau cakap pasal Ferrari punya ni. Aku rasa aku setuju. Yang kau cakap Ferrari punya hard ni dia lagi cepat panas lah. Kalau dia orang guna harder compound compare to kompetitor, sebab tayar dia grip kuat sikit Ferrari punya ni. Yes. That's why lah dekat ya betul. Tapi lah benda tu depends on situation on track. Tak semua track kau boleh apply. Cuma tu lah kesilapan dia orang. Sepatutnya dia orang tak tengok dekat data, sebab kau tengok Alpine dia dah run dekat 10 lap tu tayar hard pit stop tu, which is kau dah tahu dah siap dah kena potong kat dua Aston Martin kot. Macam bodoh lah tayar tu. Dia memang takkan aktif dah. Sebab yang ni benda ni diorang tengok simulation diorang mungkin tak ambil kisah pasal suhu dekat circuit, diorang tak ambil kisah pasal pasal benda lain. Sebab kita perasan kan, kalau kita compare dengan degradation tayar antara Ferrari and other teams, Ferrari is the worst degradation kalau korang perasan. Betul tak? Dia awal race diorang punya grip tu korang tengok lah macam selamba je dia orang dapat corner dia orang laju, pas corner dia orang laju, dia orang tak ada masalah. But mungkin sebab tu lah dia orang try to guna compound yang lebih keras daripada tim lain. But somehow mana cakap aku dah terlupa dah. Okay, sebab itulah kalau macam even macam aku sendiri pun, aku pun pernah main F1 manager semua kan, even game mana-mana kan. Kalau aku dekat Binotto pun, kalau aku ganti tempat Binotto pun, kau ada tukang baca data apa semua, kau kena minta feedback semua tau. Kau kena minta feedback semua. And then aku tak tahu decision ni Binotto seorang je ke yang buat ataupun ada orang lain yang buat. Macam kita cerita minggu lepas lah. Macam kita cerita minggu lepas lah, communication problem antara strategis, antara engineers, antara drivers. Itu salah satu dia. And jujur cakap, aku tak kisahlah kalau misal kata suppose orang yang perlu ditukar, macam aku cerita minggu lepas lah, orang yang perlu ditukar is the engineer untuk both drivers. Okay, engineer untuk both drivers. And then lepas tu Binotto kena turun pergi engine department, and lepas tu strategis kena orang luar Itali. Itu saja. And also team principal pun kena tukar agak. Team principal Ferrari kena tukar agak. Aku tak tahu Binotto team principal. Sebab jangan rombak yang lain. Jangan kacau aerodynamic department, jangan tak payah kacau engine yang lain tu, tak payah kacau. Maintenance strategis Yes, strategis. Dia engineer untuk both drivers. Lepas tu kira tukang baca data, yang engineer yang baca data tu, itu penting. Sebab yelah, yang macam aku perasan macam okay lah, kita tengok macam Red Bull dia ada different strategis dia sendiri, which is Hannah Schmidt, betul. And then untuk Mercedes, aku rasa James Allison James Allison ke James Bow, aku tak ingat nama dia, antara dua tu nama dia dua-dua James. And then Aston Martin, tadi siapa cakap tadi, dia punya strategis dia perempuan. So yes, perempuan. Suppose
Ferrari dia kena ada seorang driver yang keras kepala, dia kena ada tim principal yang keras kepala, dia kena ada tim strategis yang keras kepala. Macam zaman dulu Ross Brown, John Todd, Schumacher. Yes. Masa tu kalau korang tengok 3 orang kepala tu memang keras. Sampai kan aku rasa management pun nak kacau dia orang dah. Diorang takut nak kacau. Even kita tengok Binotto muka macam je badut tapi Leclerc boleh takut kat dia. Betul tak? Betul. Betul tak? Muka macam badut tapi Leclerc, kita tahu Leclerc ni, aku perasan Leclerc ni dia jenis macam dia ada masalah, dia pendam diri dia sendiri, and also dia kalau problem apa macam mana cakap, kalau ada problem kat kereta dia tak nak mention kan. Sometimes dia mention secara halus macam dia cerita pasal hard tire semalam kan, dia cakap dia pun tak faham kenapa engineer dia suggest pakai hard tires. Dia pun tak faham. Padahal dia boleh carry on medium tires tu sampai end of the race. Betul. Kan? Betul tak? Tapi macam yes, sebab itulah aku cakap kalau Leclerc nak jadi drivers champion, world drivers champion, dia kena ubah mentality dia, which is aku cerita hari tu dia kena jumpa pakar counselling supaya ubah mentality dia jadi keras kepala, jadi dia boleh buat decision sendiri. Even engineer cakap saja, sebab kau tengok buat dalam communication, dia boleh tanya, dia tanya engineer tanya dia balik, okey tak? Kalau aku tengah driving, aku maki kot, aku tanya kau tanya aku balik, baik aku decide sendiri je semua, baik aku tekan kat button, okey aku tukar medium, okey dah settle, okey. Macam kita tengah drive dalam game kan, kita nak tukar tayar, kita pilih sendiri, tak payah tanya-tanya. Itu lah. Sebab button dia orang pun dah ada, dah pilih tayar pun semua, just tekan okey. Tapi kau tiba-tiba kau suggest hard tires. Aku rasa Leclerc nak bangkang tau. But somehow adalah dia orang punya kod apa, dia orang punya radio yang tak boleh. Diorang tak boleh. Aku rasa diorang tak boleh. Macam kau sebut tadi Tuan Pen, apa yang kau sebut, apa department yang kena tukar ataupun individu yang kena tukar, benda-benda tu semua yang work on a strategy tau. Dia bukan Binotto, dia bukan race strategy, dia bukan, aku rasa lebih 10 orang. Geng-geng yang pegang data semua yang akan make decision. Kalau team management nak maintain Binotto tu tak apa, letak dia team principal cukup lah. Lu suruh dia duduk dekat belakang macam Toto Wolff, dia duduk belakang je. Kau tengok macam Mercedes, dia buat sendiri tau decision walaupun Toto Wolff tak setuju. Last tu gamble jaya. Yelah, sebab kadang-kadang team principal ni pun dia pun bukannya master strategi kan. Betul. Faham tak? Dia bukannya master strategi. That's why Christian Horner, Marc Marco semua dia Max even dia tak sebut nama Horner, Marc Marco, dia sebut nama siapa nama Hana tu. Thanks to Hana kan. Sebab memang kredit dekat dia. Even Christian Horner pun cakap memang Hana yang make decision untuk so macam kau cakap tadi, kau duduk belakang pun tak apa, as long kau punya strategis cun buat kerja, tu je. Itulah yang aku tak faham, kenapa dia pergi jamban semalam. Sebab tu kena potong tu. Buat tak tiba-tiba betul lah, siapa cakap dia tengah pergi berak tiba-tiba keluar dah kena potong ke macam tu ayat kan. Percaya aku semalam watch long. tapi itulah Ferrari, sayang Ferrari. Aku rasa kereta dia dah cantik dah untuk beberapa tahun ni. Sebab aku perasan one of the engineers one of the designers, dia orang punya consult, dia orang punya penasihat is one of the best engineer, one of the best aerodynamic designer, which is Rory Berney, tau tak? Sayang gila Ferrari lepas tu Binotto pakar engine Ferrari. Aku rasa engine Ferrari is the best for the moment, but somehow kita semua dikecewakan oleh strategi engineer lah, strategis tu sendiri. Aku tak tahulah Binotto ni kalau dia kena jaga Binotto ni, dia kena pergi kelas strategi ya. Tukar je lah. Coaching. Aku malas nak komen lagi dah. Coaching. Tapi yang pasal tayar tu memang betul, Ferrari punya grip tu lebih mantap lah. Even kalau tengok French kan, dia punya luka dekat macam medium tak sama macam orang luka orang lain tau. Kat dia punya medium memang
koyak teruk lah dia dekat tayar dia. Smith dia punya medium tu pun dah macam soft lah. Dia ibarat dia macam tu kan. Dia punya luka berbanding kereta lain. Maksudnya dia memang akan degrade tayar tu lebih lah. Tapi in terms of this race untuk Hungarian tu, cuaca tu yang membezakan antara French dengan tu, dia kena main peranan lah. Track condition, yes, betul, track condition. Cuaca yang 18 degree jauh sangat kan. 18 degree Masa kot, sejuk kot. Masa French tu dah nak sampai 60 lah, jauh gila kot cuaca. Lepas tu yang pasal apa, team yang kena ada keras kepala, yes, memang kena. Dalam team memang kena ada yang keras kepala, kena ada driver keras kepala, kena ada team principal keras kepala yang untuk walaupun dia orang bertelagah tapi dia orang masih menghasilkan result sebab dia mesti ada yang seorang yang firm. Tapi nampak macam Ferrari ni banyak yang tidur lah. Macam tu lah. Aku rasa macam banyak yang tidur yang macam lembut lah. Itulah lembut. macam driver macam tadi Tom bercakap lah. Macam dia tanya balik pada driver lah. Macam driver kena tanya balik. Padahal yang data pegang diorang. Yang driver cuma dapat rasa car tu macam mana. Depan diorang ada steering, diorang race. Banyak benda diorang tak tahu pun. Macam kita memang nampak data kan. Nampaklah juga timing. Nampak juga tim lain tukar tayar. Tapi itu ada orang kena ambil peranan lah. Keras kepala tu yang penting lah. Toto pun Diorang lebih pentingkan Malaysia daripada driver. Itulah macam Mercedes. Walaupun Toto tu duduk belakang, tapi dia pun keras kepala lah. Masa yang French tu, George macam bising-bising, dia masuk, terus George diam kan. Terus kau fokus, kau terus kejar je orang depan. Jangan nangis-nangis lagi. Macam tu lah ibarat dia kan. So benda-benda macam tu tapi menjadi. Macam tu lah. Tapi aku suka tu tengok Josh kalau dia communicate dengan engineer skema. Serius. There's a driver apa dia cakap, memang British gila lah ayat dia, sampai semua cakap inilah driver paling bermoral lah dalam jalan. Nak maki pun dia maki cara British lah. Aduh. Okay, ada lagi nak ada lagi tak? Tak ada. Hadi tak cakap lagi. Cukup lah. Rasa dah aku apa. Rasa semua dah bantai-bantai lah. Okay, aku rasa last ni kita sikit je pasal ni lah. Sebastian dah keluar untuk next season. Dengan ni lah Alonso pergi dekat tadi kita dah cerita kan, tapi kalau nak cerita sikit-sikit pun boleh. So siapa yang akan gantikan tu, aku rasa Oscar lah dekat Alpine. Memang sepatutnya Oscar lah, tapi belum ada official lagi. Tapi kalau Alpine tak ambil Oscar tu, rugi besar lah. Sebab dia memang talented teruk lah. F3, F2 dah sapu dah. Dia dah sapu. Ni perasaan korang tentang kepergiannya Sebastian. Sedih lah. Sedih. Tak tahu nak cakap apa, sedih. Dia penceria F1 scene tu tak? Dia penceria sebab dia buat semua benda. Dia macam Johnny Sin F1 tu tak? Jam tu je komen aku. Mungkin dia nak jaga anak lelaki dia tu bagi jadi next Max kot. Sebab dia tengok Kimi jaga anak perempuan dia main go-kart kan. Dia buat aduh aku nak juga anak aku kan. Dia kan terlepas kan dia baru dapat anak lelaki. Betul. Tapi dia dah tak umum nama apa semua, tapi anak lelaki lah. Nak umur macam mana? Dia punya media sosial pun tak ada. Berapa umur dia? Dia masa dekat Ferrari tu last 2019 kot. Dia dapat anak. Baru 3 tahun lah lebih kurang Baru 3 tahun lah boleh lah. Jadi 2020. Lebih kurang lah, baru 2-3 tahun lah. Boleh jadi macam ni lah Max lah kan. Max yang Mick lah. Dia macam Mick lah. Macam Schumacher rekrut Mick. Dia ikut tipu dia. Okay, soalan ni. Alonso pergi ke Aston Martin ni. Betul lah. Pelik-pelik juga Aston Martin ni. Tapi ramai cakap yang macam mana cakap Alonso pergi Aston Martin ni downgrade team. Tapi bagi aku Aston Martin ni dia tahun ni dia tak perform because of dia punya confusion aerodynamic kereta dia. Dia sendiri tak faham apa dia buat untuk kereta dia. Dia copy Red Bull
makin drop. Dia copy team lain, makin drop. So aku rasa Aston Martin tahun ni memang dia tak faham pun dia punya reaction kereta dia sendiri. Tapi bila dia ambil Alonso ni, bagi aku is satu, aku tak heran lah Aston Martin tahun depan dia akan perform. Betul. Sebab Betul. Experience. Saya rasa dia ambil Alonso Aku tak Dia ambil expect Alonso depan. sebagai Aku dia expect punya 2 tahun lagi. Aku expect 2 tahun lagi baru perform. Sebab bagi aku Aston Martin ni dia orang tak ada masalah pun nak upgrade aerodynamic apa semua, sebab once dia orang dah faham konsep kereta and Alonso bagi input yang jaga input yang macam dia buat dekat Alpine, dia buat dekat Ferrari, dia buat dekat McLaren. Input driver tu penting. Kalau kau misalkan kita ambil cerita Haas tahun lepas, Niki dengan Mick, which is two new drivers. So kereta dia orang memang macam tu saja. Dia orang nak harapkan engineer, dia orang tak ada input dari driver tu sendiri. Driver cakap okey lah. Just buat setup dah jalan macam tu je. Tapi different from this year, you see Haas dia ambil Kevin Magnussen, betul tak? And Kevin Magnussen ni dia bagi input macam mana kereta ni kalau ada upgrade macam mana dia punya reaction kereta, adakah better, macam tu lah. So aku assume that Aston Martin dia pergi ambil Alonso because of this kind of thing lah, macam dia orang ambil experience kan, and then Aston Martin bayar lagi mahal dia ambil Aston Martin bayar lagi mahal. Aku tak pasti berapa ni, cuma aku fikir in terms of Aston Martin dia perlukan lagi development input daripada driver tu sendiri. Sebab kita tahu siapa nama tu, Stroll bukan jenis driver yang boleh bagi input. Dia boleh bagi, dia just bagi inject duit saja. Itu kerja Stroll. So Aston Martin perlukan seorang driver yang boleh bagi input untuk improve kereta. Takkanlah Aston Martin nak spend tapi setakat tu je kan performance dia kan. Terkejut kot tahun ni teruk, tahun lepas okey je, betul tak? So itulah pendapat aku Alonso. Anyway, bagi aku bukan downgrade. Dia berpindah tu because of dia boleh bagi something dekat team, which is kalau dia bagi something, deliver something dekat team tu, team tu aku rasa mentah better dari Alpine. Aku boleh dapat rasa macam tu. Tidak silap next year Aston Martin lagi atas daripada ni. Actually kalau tengok race pace, aku rasa Aston Martin nombor team at least nombor 5, nombor 6 macam tu lah, fastest dari segi race pace lah. Tapi dia masalah dekat qualifier je. Qualify dia memang teruk gila, tak tahu, mungkin aku rasa satu sebab Vettel pun bukan dia tak power lah qualify compare to racing. Dia lagi power racing daripada qualify Vettel ni. Walaupun masa Red Bull tu orang cakap dia selalu menang pole and then tak overtake, tapi aku rasa macam dia punya overtake lagi power daripada dia punya qualifying yang tak pasti lah macam mana mungkin. Masa 2013 pun kan memanglah Red Bull battle yang menang 9 kali berturut-turut, ingat tak? The second after summer break macam ni, contoh after summer break ni 9 race tu dia menang, tapi bukan semua dia pole. Dia maknanya dia race, dia punya pace race lagi better daripada dia one flying lap macam tu je. Better. Cuma itu aku tengok kalau Alonso memang dia punya qualifying kau tengok memang top class lah. Kalau dia bawa tu memang banyak occasion yang dia boleh, kalau dia perform betul lah, maksudnya at least kalau dia nak go for podium tu sekali tu boleh, and then dia kereta Aston Martin ni boleh defend better compare to Alpine lah. Jangan lupa Alonso train. And then kita bosan nak tengok race tu. Sakit hati lah kita tengok race tu kan. Lepas Alonso pun tak happy kat Alpine tu. Dengan Ocon buat hal block dia. Ocon block dia Patutnya kau block Lewis. Ni kau block teammate sendiri. Apa benda lah. Aku rasa macam Ocon ni macam Stroll lah. Dia suka race dengan teammate sendiri tu. Ocon tu bodoh. Ocon dia season ni quite konsisten juga sebenarnya result dia. Tapi itulah dia akan buat benda-benda macam ni dekat team sendiri. Sepatutnya kau block Lewis. Ni Lewis seorang relax je dekat outside. Relax je tang corner. Terus potong dua-dua. Ni block teammate sendiri.
Apa benda Lewis lah. potong dengan senang. Berapa umur Ocon 24 25 kot. Tahun Macam ni. tu lah. Macam tu lah. Dia lebih kurang max ke 24, 25 ke. Ya, pun Alpine pun reliability dia tu Alonso banyak point lah rugi kat. Dia engine dia je kan. So dia tak dapat banyak input daripada tim lain punya yang pakai engine lain kan, macam tim lain yang bagi engine kat tim lain, dia still dapat input tentang engine dia orang kan. Macam Renault dia seorang je, so dia tak dapat. Renault dia. So dua kereta tu je lah yang memberi input kan. Tapi yang daripada lain tak tahu. Kau tengoklah next year. Si Ricardo after 23 Ricardo akan balik pergi ke Alpine. Ocon memang kena buang je. Ocon ni pun dia bawa balik je. Tapi aku rasa tahun Ocon ni Ocon kena dengan PS3 ni tahun depan ni. PS3 outperform dia. Aku rasa PS3 outperform dia. Memang confirm. Sebab dia mistake Alpine ni sebenarnya dia silap bagi Ocon 3 year deal tu yang lama gila sampai 2024 kan dia punya deal. Dia French lah more. Dia French and then team of French. So kat situ kita dah nampak dah kan. Lepas tu dia menang pula dekat Hungary. Aku dah nampak dah ni Ferrari nombor 2 ni. Apa dia? Ferrari nombor 2. Aku nampak Alpine ni Ferrari nombor 2 dah. Dia dah semua nak France ni. Macam ni. Kroni. Cuma kroni. Satu AlphaTauri pun teruk kak. AlphaTauri yang pecah. AlphaTauri kan kesian gila kot. Yuki berpusing. Apa jadi dengan Gasly ya? Tahu macam hilang sengatan dia. Tiba-tiba hilang. Itu sebab kereta. Sebab kereta lah. Gasly okey je. Dia lepas dapat kontrak terus hilang. Kan sejak diorang berlaga dekat sama-sama jadi bodoh tu. Aku itulah Gasly ni aku pun macam pelik sebab kalau kau tengok dia punya race dia okey je, dia boleh potong tapi sebab asyik start daripada belakang daripada sebab kereta AlphaTauri ni dia macam tak tahu aku macam pace okey kalau dia duduk depan macam tu lah. Dia long run kot okey, cuma qualifying dia tak berapa kot. Gasly dia start race dari pit lane sebab apa? Dia PU juga, power unit. Dia habis PU keempat. Dia PU keempat. PU keempat. Cuma tu lah aku macam agak pelik lah. Dia upgrade kan kereta dia orang. AlphaTauri dia baru letak upgrade kereta lah. So dia orang fokus kat next year. Awal sangat untuk next year. Tapi aku rasa yang pasti aku tak rasa Yuki akan lama dekat AlphaTauri. Itu aku rasa lah. Macam teruk sangat dia season ni. Tapi Martin Sainz pun lah. Masalah kereta. Tapi Yuki dengan Gasly tahun ni kalau tengok Yuki lagi perform cuma mistik bodoh yang dia buat itulah yang menyebabkan mistik tu efek tim dia sendiri lah. Tapi dia lagi konsisten lah compare to Gasly. Mana kereta dia pusing. Semalam dia pusing juga kereta dia. Keluar yang awal tu kan. Bottas engine PU Ferrari nampak. Tak tahu kenapa dia beli motor sticky. Itulah whatever it is kita kena tunggu sama lah. After the summer break kita tengok rumah. Dia orang memang akan buat upgrade lagi kan. Betul. Sekarang ni macam AlphaTauri dia tak upgrade apa-apa lagi tau. Dia diam je, reneh je. Kita tengok hard lagi. Tengok podium nanti Gasly. Tak tahu. Honda tu Honda. Aku dapat rasa Vettel akan dapat podium lah tahun ni. Aku tak tahu kat mana tapi kalau jadi betul-betul kalau jadi betul-betul memang fairy tale lah. Best lah.
Singapura ke, dia kan suka kan. Dia ni apa street circuit, dia master street circuit. Battle ni. Yes, betul, yes. Dia master of street circuit. Street circuit Monaco ke, especially Monaco dengan Singapore memang walaupun kereta barai macam mana pun dia boleh perform, dia boleh dapat point, podium. Dia kan strategis. Dia semua dia pun. Alonso pula jadi safety car Aduh. Okay, ada apa nak topik? Mungkin next week Aku nak keluar je. Okay. Aku pun tak ada point aku. Okay lah. Yalah. Okay lah, ni pun dah masuk 1 jam 55 minit dah kita bercakap sebenarnya. Aku rasa lama. Dia paling lama Dia paling lama sebenarnya. Sebab paling lama sebab ramai kan. hari ni sebab aku rasa paling ramai dan paling banyak input untuk kali ni paling banyak sebelum summer break. Sebelum summer break baru korang ramai muncul Dia ramai sebab nak marah kat Ferrari. Nak marah. Okay lah, aku rasa kita dah conclude almost every team semualah. Dan tak apalah, lepas ni kita summer break, kita rehat, kita tengoklah macam mana untuk podcast seterusnya. Terima kasih kepada kita tengoklah kalau ada banyak-banyak info, banyak-banyak tajuk dan kita kumpul dan kita akan maybe kalau kita akan buat jugalah mungkin 1-2. Boleh sambungkan part 2 sambung Ferrari balik. Satu hari banyak Cerita pasal Ferrari. Cerita Ferrari. Letih. Benda sama je. Bagi aku rehat, bagi aku rehat mental untuk sebulan dulu nak adapt lagi apa benda yang akan jadi. Bagi aku rehat dulu. Letih kan ni, letih lah, rehat dulu asyik nak marah je. Okay. Naik darah lama-lama dah tinggi. Muda-muda ni dah tinggi lah. Tapi sebenarnya bagi aku lah, aku rasa seronok lah. Sebelum ni aku rasa aku tengok Ferrari ni seorang-seorang tertidur bangun tertidur. Tapi sejak aku dan mungkin rakan-rakan dan aku tengok sebagai grup semua semakin aktif, rasa macam ada seronok lah tengok. Ada podcast, ada berbincang dengan orang lain. Aku rasa ada rupanya orang yang minat, yang betul-betul minat, yang tahu pasal analisis, pasal technical. Macam lebih banyak ilmu, dapat banyak benda korang-korang semua lah. Thank you lah semua. Dengan ini aku rasa aku ucapkan terima kasih kepada semua yang dah join. Hadi, ada Duni, ada Tony, Zul, Tompel, Haizim, Afif yang duk keluar masuk. Ada Mo juga banyak beri info. Yang ada kat bawah ni sebagai audience, ada Wan, ada Saifuddin, Pali, ada Zuhairith, ada Aberoy dan beberapa orang lain yang aku tak sebut. Dan aku ucapkan terima kasih jugalah sebab tanpa korang aku rasa podcast ni tak jadi kot. Sebab jenis podcast yang memerlukan orang lain juga bercerita, berbincang kan. Dengan itu aku nak ajak korang support lah podcast ni. Nanti rekod ni kita akan post balik dekat YouTube. Nak dengarkan balik pun boleh. Lepas tu kalau boleh bagi like, subscribe kita punya channel. Kalau ada ramai support, mungkin kita akan lebih maju ke hadapan lah. Itu harapan aku. Dengan itu aku ucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam satu Ferrari. Sempat lagi Sempat. Okay, bye semua.